Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin ahli Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah, dan kita berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah pakaian kepada orang mukmin. Tidak sempurna seseorang itu menjadi orang mukmin sekiranya tidak bertakwa kepada Allah. Pakaian takwa adalah dapat menyelamatkan seorang mukmin itu daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh itu, sidang ahli Jumaat yang dihormati sekalian, berpakailah dengan pakaian takwa, adalah pakaian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Surah Baqarah ayat 213. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Jumaat, hari yang mulia di dalam seminggu bagi umat Islam. Dan hari Jumaat ini adalah hari yang terakhir bagi tahun 1443 Hijriah. Kita akan menyambut tahun baru Islam. Alhamdulillah, kita telah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di dalam hidup kita. Kerana hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian. Ujian itu adalah pengalaman hidup kita. Lebih lagi hidup kita di akhir zaman penuh dengan ujian Allah, penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang menyebabkan umat Islam sendiri menjadi lemah,
menjadi berada di dalam kelam kabut, ke manakah ia akan menuju? Apakah sebagai panduan hidup dia supaya menyelamat hidup dia di alam yang penuh dengan ujian fitnah-fitnah di akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman, tajuk tebah pada hari ini ialah perpaduan teras kepada kemajuan umat. Allah berfirman, maksudnya adalah manusia itu dulunya satu umat, tetapi setelah itu mereka berselisih sesama sendiri. Maka Allah membangkitkan nabi-nabi untuk memberi berita yang baik dan memberi peringatan kepada mereka. Dan Allah menurun bersama mereka akan kitab dengan membawa kebenaran untuk memutuskan, untuk menghukumkan di antara manusia terhadap apa yang mereka itu berselisih. Dan mereka tidak berselisih pada kitabnya, melainkan setelah mana mereka diberi kepada mereka akan keterangan yang jelas nyata. Itu adalah punca kerana adanya sifat hasad dengki di antara mereka. Hasad dengki adalah menyebabkan manusia itu berpecah, berselisih sesama sendiri. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang mereka itu berselisih, apakah yang benar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberi petunjuk kepada mereka yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, umat manusia di hari ini, walaupun mereka berasal daripada satu Adam alaihi salam, tetapi dengan kelamaan mereka itu berselisih, bahkan sesama sendiri, menyebabkan kelemahan, menyebabkan manusia itu, menyebabkan orang beriman itu, menyebabkan orang yang mengaku kita adalah orang Islam berpecah sesama sendiri. Ini adalah punca kepada kelemahan umat Islam itu sendiri. Sebenarnya umat Islam, Rasulullah SAW menggambarkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin sesama mukmin adalah seperti binaan, menguatkan setengah di antara setengah. Sebab itu kalaulah umat Islam memahami sungguh hakikat iman, hakikat kita beragama dengan agama Islam, maka dia tidak menjadi seperti mana yang kita lihat di hari ini. Sebab itulah perpaduan ataupun persaudaraan ukhuwah Islamiyah adalah asas kepada perpaduan. Perpaduan ummah adalah teras kepada kemajuan ummah. Umat Islam tak akan maju kalau tidak ada perpaduan. Perpaduan tidak akan hasil, tidak akan dapat kalau tidak ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Oleh itu, yang kita dapat daripada hijrah Rasulullah SAW, setelah mana Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah, bukan kerana melarikan diri, tetapi kerana nak mengaturkan bagaimana Islam akan menyebar, akan tersebar kepada seluruh dunia. Yang pertama, apabila Nabi kita SAW berhijrah pergi ke Al-Madinah, maka Nabi kita bina masjid yang Nabi kita bina mula-mula. Kerana masjid adalah
Tepat bukan hanya beribadat kepada Allah, bukan hanya kita untuk semaya berzikir saja, tetapi untuk mengatur, mentadbirkan sebuah masyarakat Islam. Daripada masjid kita boleh melihat lambangnya kemajuan Islam, kerana di dalam masjid dapat semaya jemaah. Boleh kita tunaikan semaya jemaah di masjid, itu adalah tanda perpaduan, syiar perpaduan. Oleh kerana perpaduan itu adalah menjadi teras kepada kemajuan sebuah ummah manusia. Oleh itu, Nabi kita membina masjid bukan untuk hanya semaya, untuk mengumpul orang-orang Islam. Maka di situ dia akan timbul kegiatan-kegiatan, boleh mengatur bagaimana cara nak hidup sesebuah manusia, sesebuah masyarakat, bukan sekadar sebuah keluarga, bahkan kepada sebuah negara. Sebab tu di Madinah Nabi akan atur di antaranya mempersedarakan di antara kabilah Arab, di antara muhajirin dengan Ansar. Nabi menjadi saudara supaya mereka itu ada kasih sayang, timbul kasih sayang, timbul persaudaraan, timbul tolong menolong di antara satu sama lain. Itu dia akan timbul sebuah negara Madinah yang tersebar Islam daripadanya ke seluruh alam. Dan dia ada piagamnya, ada wasiqahnya untuk mengaturkan bagaimana masyarakat Islam akan membawa kemajuan, bukan kemunduran. Kalau kita tengok orang Arab, walaupun mereka bijak dari segi bahasa, bercakap bahasa Arab, bahasa Al-Quran, mereka mempunyai kebijaksanaan dalam perniagaan, bijak dalam untuk berperan dengan sesiapa, tetapi tak mampu mengangkatkan kedudukan masyarakat Arab pada masa itu ke darajat kemajuan. Mereka setelah mana Islam lah datang membawa mereka menjadi satu ummah yang maju. Hanya dengan bahasa tak dapat, dengan bijak otak tak dapat, dengan tinggi, dengan kekuatan harta benda tak dapat kemajuan. Mereka dengan Islam, dengan Islam sahajalah umat Islam akan maju. Tetapi bagaimana Islamnya? Di sini kita mesti memahami hakikat Islamnya sebenar. Oleh itu, daripada hijratul Rasul banyak yang kita dapat pengajaran. Selain daripada boleh menegakkan negara Islam, umat Islam di hari ini boleh ambil pengajaran daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Tetapi sidang jemaat yang dihormati sekalian, umat Islam di hari ini, oleh kerana mereka tidak tunaikan kewajipan mereka masing-masing, lalai, lupa terhadap tanggungjawab mereka, menyebabkan mereka ditindas, mereka dianiayai, mereka dizalimi. Walaupun ada negara Islam di hari ini, tetapi umat Islam masih dianiayai, dizalimi. Yang mana kita dengar setiap hari umat Islam dibunuh, dizalim, dianiayai. Itulah benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir umat-umat selain pada Islam akan mengurumuni umat Islam seperti mana mereka yang nak maka likung hidangan mereka. Itulah akhirnya akan jadi belah tu. Umat lain pakat nak peracur Islam, pakat duk likung tengok orang Islam untuk nak peracur Islam. Seperti mana orang yang nak makan itu dia likung hidangannya. Itu Nabi beritahu kepada kita.
Maka berkatalah seorang sahabat, wa min qillati nahnu yauma izin, berlaku yang demikian adalah kerana kami sedikit pada hari itu ya Rasulullah. Fuak kami, fuak Islam sikit kerana pada hari itu. Jawab Rasulullah, tidak, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kamu pada hari itu banyak umat Islam di hari ini ramai banyak. Walakinnakum rusaun ka rusa'is sail, tetapi kamu adalah seperti mana buih di waktu banjir. Ramai seperti mana buih, banyak tetapi tidak ada kekuatan, belaga sama sendiri, pecah sama sendiri. Itulah Nabi buat perbandingan umat Islam di akhir zaman, ramai banyak tetapi seperti mana buih di waktu banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, ditambahkan pula Allah mencabut di dada seteru musuh kamu akan ketakutan kepada kamu. Musuh tidak lagi takut pada orang Islam. Allah Ta'ala cabut al-mahabbah, mana kegerunan, ketakutan di dada orang-orang yang bukan Islam, di dada musuh-musuh umat yang bukan Islam. Tak ada takut pada orang Islam. Wala yakzifanna fi qulubikum alwahan, dan Allah mencapakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Umat Islam ada penyakit ni. Sebenarnya di hati, di dada orang kafir, orang bukan Islam, yang kena ada sifat mahabbah. Mahabbah makna takut kepada umat Islam. Dan di hati umat Islam kena tak boleh ada penyakit wahan. Tetapi sebaliknya, di akhir zaman umat Islam ramai tetapi musuh tidak lagi takut. Allah Ta'ala buat sifat takut. Dan Allah Ta'ala campak ke hati, ke dalam lubuk hati umat Islam adalah penyakit wahan. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, wa mal wahan, apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kasih kepada dunia, kasih pada dunia. Bukan makna kita ni apabila tak boleh kasih, kita kena letak dunia di belakang misal, tak boleh padu dunia, bukan. Kasih ni makna menyebabkan kita kasih pada dunia hingga sampai kita ni lupa pada akhirat, lupa kepada Allah. Itu penyakit yang ada di lubuk hati orang Islam. Hubbud dunya, kasih pada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut benci pada mati. Ini abang katanya secara sunnah. Apabila kasih pada dunia, takut tak sih mati, tambuh mati. Ini menyebabkan musuh-musuh umat Islam tidak takut kepada umat Islam. Sebab itulah di sini menyebabkan umat Islam itu dihina, dizalim, dianyayai di pelosok dunia pada hari ini. Sebab itu marilah wahai umat Islam, kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Kita tubuhkan di dalam jiwa kita ukhuwah Islamiyah. Tanamkan perasaan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Kerana persaudaraan itu adalah sebagai asas kepada perpaduan umat. Perpaduan itu adalah teras kepada kemajuan umat. Umat Islam tak akan maju kalaulah masih sesama umat Islam itu berpecah belah, hina menghina sama sendiri. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, di antara langkah-langkah menuju kepada perpaduan ialah yang pertama,
mesti kita belajar dan menambahkan ilmu. Kalau tak ada ilmu, hak ni pun mustahil juga. Kita mesti belajar dan menambahkan ilmu. Berikhlas dan benar. Berakhlak yang mulia. Ini di antaranya. Orang Islam kena pergi akhlak. Dia dibaik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling mulia orang mukmin ialah yang paling elok perangai. Siapa yang perangai comel sekali, itulah jadi orang mukmin yang mulia. Dan beriktisam, berpegang teguh dengan agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya. Wala tatafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Ini larangan Allah. Suruh iktisam adalah wajib. Berpecah belah adalah haram. Wala tatafarraqu. Dan kita berukhuwah. Kita kena islah, kerana persaudaraan sesama orang Islam ini adalah diikat dengan tali iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Kita agak kata saudara kita, walaupun mereka tidak sefahaman dengan kita, mereka tak sama dari segi fahaman ataupun apa sahaja mazhab, tetapi mereka berada di dalam garisan umat Islam adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita mesti kena ada perasaan walak ataupun tolong menolong, kasih sayang sesama orang mukmin. Dan kita berlapang dada. Ini di antara langkah menuju kepada perpaduan ummah. Kita kena buka dada wilwah. Jangan hanya sepik. Banyak di hari ini orang Islam sendiri sepik dada dia dari segi faham agama dia. Faham agama sepik. Yang tak serupa dengan dia bukan orang Islam. Menyalahkan orang lain, suka menyalahkan orang lain. Yang betul saya, yang kena seperti mana saya, tak serupa dengan saya, bukan. Itu di antara yang berlaku, realiti yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam di hari ini adalah suka menyalahkan yang lain, tidak terbuka dada. Sebab tu di antara langkah untuk menuju ke perpaduan ummah, iaitu mesti kita kena berlapang dada, terbuka dada. Sebab tu saya menyeru kepada umat Islam, peluahkanlah dada, peluahkanlah ilmu kita. Banyakkanlah kita baca buku-buku berkenaan dengan agama, bukan hanya satu buah saja. Dan kita menyebarkan rahmat kepada sekalian alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi ba'asan nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, di dalam khutbah yang kedua ini saya mengakhiri khutbah ini dengan mengajak, menyeru sidang ahli jemaat sekalian untuk menghayati beberapa perkara yang berikut sebagai pedoman kepada kita bersama. Yang pertama, isu perpaduan adalah isu dan agenda agama umat Islam, kerana usaha ke arah perpaduan adalah satu kewajipan dalam agama. Yang kedua, perpaduan menghidupkan masyarakat dalam suasana berkasih sayang, harmoni, aman damai, dan menghapuskan sikap mementingkan diri. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat dapat dinikmati jika perpaduan teguh dan kukuh, insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa zkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.